tuan-tuan. Aduh. Saya minta maaf, mungkin video yang saya buat sebelum ni percakapan saya tu terlalu kuat menyebabkan ada sesetengah pihak yang rasa tak apa selesa dengan percakapan saya terlalu kuat tu. Sebab saya duduk dalam kereta waktu tu. Jadi kita nak highlight sekali lagi, siapa-siapa saja yang ada engineering daripada keluar daripada U tu dia ada engineering, maksud dia tu dia daftar lah dengan orang panggil apa tu? BEM. Board Engineering Malaysia tu dia daftar dengan itu, dia keluar dia belum tentu engineer bahagian elektrik kompeten. Dia belum tentu engineer elektrik kompeten. Yang mana engineer elektrik kompeten tu dia kena masuk pula test dengan Suruhanjaya Tenaga. Yang tu yang kita highlight tu. Nak kata orang-orang hak bahagian elektrikal bila dia keluar dari sana walaupun dia dah ada title IR dia bukan kompeten. Clear tak? IR dia bukan kompeten. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat IR kompeten tu, kita kena masuk exam pula dengan ST. Yang mana dalam ST tu dia ada terbahagi kepada dua bahagian. Yang tu professional kompeten. Lepas tu satu lagi saya lupa ada nama dia apa tau. Jurutera perkhidmatan. Satu lagi jurutera perkhidmatan. No? Jadi disebabkan video tu terlalu singkat dan terlalu padat, ramai engineer yang rasa macam maklumat yang saya sampaikan tu salah. Jadi bila tuan-tuan rasa tak selesa tu, kita buat video yang penuh lah dengan ikut tatok tu. Pasal kita nak compactkan 3 minit tu dalam satu video kan. Jadi kita baca secara turutan. Saya ulang sekali lagi, siapa saja yang ada elektrikal IR daripada habis-habis mengaji tu ada IR, maksud dia daftar dengan MBOT, dia belum tentu IR kompeten. Dia belum tentu IR kompeten. Okey? Dia belum tentu IR kompeten selagi mana dia tak pergi exam pula dengan ST. Clear? Okey? Benda tu saya ulang banyak kali dah dekat video lama. Kita masuk dekat portal ST. Yang ni kita baca terus lah dia punya prosedur apa semua benda tu kan. Dah tuan-tuan minta saya bagi cara tuan-tuan komen dekat saya punya komen tu sebabkan saya bagi penerangan yang kurang je lah. Jadi kita bagi penerangan yang secara jelas. Kalau tuan-tuan tengok dekat e-course ni, tekan dekat bahagian home, dia akan naik dekat situ garis panduan lah. Tuan-tuan tekan garis panduan. Internet saya tak apa elok, dia naik semua home kat situ. Jadi kalau kita tengok dekat sini, garis panduan pendaftaran peperiksaan. Maksudnya kita nak ambil exam dengan Suruhanjaya Tenaga. Prosedur dia yang pertama sekali, sana saya pindah tak. Okey, prosedur kita yang pertama sekali mesti kena isi borang di bawah. Borang untuk kita ambil exam. Yang mana borang untuk ambil exam tu rupa dia semacam lah. Untuk semua sekali borang-borang ST tu majoritinya semacam. Semacam macam mana? Mana ada borang dah saya buka dah itu. Oh, tak ada dah. Saya tak ada dah. Rasa tak ada dah. Saya terpadam dah borang tu. Yang mana borang dia tu semua semacam saja. Saat saya buka, saya tak boleh. Saya kena buka kat tunjuk kat tuan-tuan. Sekali saya takut saya sharing benda sekat jalan. Tuan-tuan marah saya payah. Jadi saya buka juga sekali lagi. Okey. Jadi borang exam untuk semua sekali lah. Siapa saja yang nak ambil exam dalam ST mesti kena ambil borang ni dulu. Dan kena isi form ni dulu lah. Bagi clear semua form ni. Lepas tu baru mereka boleh pick exam dengan ST. Yang mana dalam borang ni dia umum. Dia umum. Kita yang kena tick hang nak ambil exam untuk apa. Dan majoriti orang yang ambil part time dia dah tahu lah borang ni dia biasa tengok lah. Ni borang ST lah ni. Borang ST. Yang mana dekat sini kita kena tick kan apa yang kita nak ambil exam. Dekat sini kita kena tick kan, ambil jurutera perkhidmatan ke, jurutera elektrik kompeten ke, penyela elektrik ke, penjaga jentera ke dan sebagainya. Penyela elektrik tu untuk orang diploma pengalaman 3 tahun kalau saya tak silap pengalaman 3 tahun. Kalau saya silap tuan-tuan betul ke saya no problem. Sebab orang minta detail. Jadi bila orang minta detail saya kena bagi detail lah. Macam dekat sini kalau kita nak daftar untuk jurutera profesional, kita kena beritahu diploma ataupun ijazah. Ijazah senang kata ijazah kita tu daripada mana? U mana? Sebab apa mereka akan semak adakah U tu diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Kalau Suruhanjaya Tenaga tak iktiraf dia punya ijazah tu, memang dia tak boleh ambil lah. Dia kena pergi ikut protokol ST pula. Dia nak suruh ambil link ke apa macam mana ikut pada dia. Sebab dia yang paling besar sekali dalam Malaysia kan. Lepas tu dekat sini kalau tuan-tuan tengok bawah sekali, dia ada benda-benda yang tuan-tuan kena kempilkan sekali sebelum tuan-tuan nak pergi ambil exam. Dekat bahagian sini ada dia bagi gambar apa semua tu kan. Saya tak mau baca. Tuan-tuan buka, tuan-tuan baca sendiri. Lain kali tak ada apa, tanda tangan kita dengan majikan kita yang sekarang lah. Sebab tu kita kata kalau tuan-tuan nak ambil exam dengan Suruhanjaya Tenaga, mesti tuan-tuan kena bekerja dengan syarikat mana-mana. Sebab dia ada pengesahan majikan dekat bawah ni. Dia ada pengesahan majikan dekat bawah ni. Jadi kalau tak ada pengesahan majikan, tuan-tuan tak boleh ambil exam. Itu jadi masalah tu. Clear? Part ni kita clear. Kita tak mahu macam mana part ni. Ni borang dia. Cara kita nak isi borang dia tak ada masalah. Lepas tu kita tengok terus dia punya syarat. Sebab ramai dalam komen saya tu, banyak berkongsi tentang syarat. Saya kongsi
untuk dapatkan title IR komputer tu kena masuk exam balik dengan ST. Tapi ramai orang duk syarat-syaratan. Jadi kita cerita balik syarat kat tuan-tuan. Jadi kalau tengok dekat sini, syarat untuk menduduki peperiksaan perekuan kompetensi jurutera elektrik. Ni based on peraturan lah, buku peraturan, bukan buku garis panduan lah. Ini buku peraturan. Peraturan 47 lah, peraturan 47. Yang pertama sekali, seorang warga negara Malaysia memegang ijazah atau kelayakan yang setaraf dengan ijazah dalam kejuruteraan elektrik daripada universiti atau institusi yang diiktiraf. Yang diiktiraf lah, yang tak diiktiraf tak boleh. Nah, saya kalau dapat ijazah daripada Tuan Jau ke apa nama orang, tak boleh pakai benda tu. Yang ketiga, seorang jurutera profesional dalam kejuruteraan elektrik yang berdaftar dengan lembaga jurutera menurut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Yang berdaftar, dia kata dekat situ yang berdaftar, bukan dia kata yang dah memiliki tau. Dia kata yang berdaftar. Clear kat situ. Lepas saya tak tahu, kalau saya silap tentang huraian saya nombor 3 tu, yang berdaftar dengan yang memiliki tu tentu betul ke saya. Tapi saya baca dalam bentuk akta dia tu lah. Kalau dia akta ni selalu kalau memiliki dia kata memiliki. Tetapi kalau dia kata berdaftar, berdaftar saja. Okey, kita tengok perkara nombor 4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 5 tahun dalam persekitaran di mana terdapat pengendalian kelengkapan elektrik yang telah mempunyai pengalaman mengawal litar hidup. Tak kira Tok Bangun. Lepas tu yang kelimanya, boleh bertutur dan menulis dalam bahasa kebangsaan. Boleh bertutur dan menulis dalam bahasa kebangsaan. Yang keenam, mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang amalan kejuruteraan elektrik moden. Amalan kejuruteraan elektrik moden. Jadi kalau legend-legend elektrikal yang dah ada, dia tak familiar dengan perkakas elektrik yang baru ni, VCB yang baru ni, transformer yang baru ni, benda tu menjadi kekangan dekat dia. Sebab yang tu duduk syarat nombor 6. Termasuk prinsip pengendalian kelengkapan yang digunakan untuk jawatan penghantar, pengagih, pengguna, perlindungan dan perimeteran dalam perpasangan elektrik dan pengurusan kecekapan tenaga. Jadi bila hang nak dapat title IR tu, hang kena cover daripada penjana, daripada stylian menghidupkan karan tu ataupun yang menjadikan karan tu sampailah bahagian kita pengguna, sampai ke bahagian efisiensi. Kita kena cover. Jadi bukan sekat jalan hang terus claim hang power lah, tak boleh. Lepas tu yang 7, sebab tu saya kata siapa yang dapat title IR competent, tuan-tuan jangan buat main. Pasal depa punya level lain macam, saya abang terang. Yang 7, mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang pertolongan cemas. Nombor 7 tu dia bubuh pertolongan cemas, pemulihan pernafasan dan rawatan renjatan elektrik. Dia bubuh dalam atau nombor 7 tu kena reti buat CPR. Lepas tu nombor 8, mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang akta bekalan elektrik 1990 dan apa-apa peraturan yang dibuat dan di bawahnya. Jadi siapa-siapa yang nak ambil IR kompetent tu, dia kena hafal akta lah. Dia kena hafal akta. Saya tak bohong. Sebab lecturer saya sendiri pun cerita memang benda tu kena hafal. Dan pak saudara saya sendiri pun dia memang hafal akta tu. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh hafal. Dia kata muka surat sekian, akta sekian. Dia hafal semua. Padahal buku tu tebal nak apa dia boleh hafal. Tak mana kedudukan apa semua tu, muka surat apa. Lepas tu dia candik kita. Saya teka tu, tak tahu betul ke tak, dia kata macam tu. Kita, aduh. Hey. Jadi kita tengok dekat sini untuk permohonan baru. Dah orang minta baca detail. Kita buat detail, video dah jadi panjang. Tuan-tuan kena tengok. Kalau tuan-tuan tak tengok, nanti tuan-tuan koyak. Panas tak apa, jangan koyak. Kita contoh sekali lagi. Okey, tengok yang bawah ni. Permohonan baru. Syarat-syarat permohonan bagi sekatan 11 kV sehingga 3.3 kV. Mempunyai pengalaman bekerja tidak kurang daripada 5 tahun dalam persekitaran di mana terdapat pengendalian kelengkapan elektrik dan tidak mempunyai dan telah mempunyai pengalaman mengawal kelengkapan hidup. Jadi kalau tak hands on dalam bahagian tu, tak boleh lah. Ini untuk permohonan baru sekatan 11 sampai 33. Syarat permohonan untuk sekatan 33 sampai 132 sama juga syarat dia. Lepas tu untuk sekatan melebihi daripada 132 pun sama juga syarat dia. Syarat dia semua sama ya. Syarat dia semua sama. Semua dia ikut step-step dia tu. Kalau kita tengok dekat sini, permohonan untuk naik taraf. Nak naik taraf daripada satu level ke level yang lain. Mana kata daripada 33 nak pergi sampai 132, lepas tu nak pergi ke unlimited. Kita panggilnya tu dia ada 3 step. Jadi dekat situ dia bagi syarat untuk naik taraf. Yang pertama sekali, untuk 33 memiliki perekuan kompeten JEK. Sekurang-kurangnya jurutera elektrik kompeten JEK. Bukan BEM, bukan BEM, dia JEK. Sekurang-kurangnya 1 tahun pada sekatan yang lebih rendah dan berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Kalau dia memiliki saja tapi tak berdaftar, maksud dia tak bekerja, lesen tu tak didaftar ke mana-mana company, tak guna. Pengalaman kerja selama 1 tahun dan sekatan votan yang dipohon. Dan pada sekatan votan yang dipohon.
Syarat yang kedua untuk naik taraf masuk ke 132, tidak melebihi 132. Syarat dia sama, lepas tu pengalaman dia pun sama, tak ada masalah. Lepas tu masuk yang ketiga pula untuk lebih daripada 132. Kita pun tak tahu dah voting yang paling tinggi dekat Malaysia kita berapa. Pasal depa tak ada buat dokumentari dekat TV kerak-kerak, jadi kita tak boleh nak ingat benda tu. Nah, sama juga syarat dia letak. Okey, settle. Lepas tu dekat bahagian bawah ni catat aliran untuk mengambil peperiksaan. Kita klik dekat sini. Muat turun. Kita tengok catat aliran dia. Kita nak tunjuk detail terus. Biasa kita macam biasa lah kan. Macam biasa. Orang yang dia terlalu mendetailkan bahagian tu, dia nak semua orang sampaikan benda tu detail. Ada macam tu kaedah dah. Macam saya punya panggil, saya lebih umum saja. Saya suka nak kongsi dengan orang-orang umum. Tetapi bila ramai orang yang mementingkan pendetailan tu, saya kena buat yang paling detail lah. Saya tunjuk sedetail-detailnya. Sekali lagi saya ulang, siapa saja yang ada IR keluar daripada universiti, masuk ada keluar tu dia daftar dengan BEM lah. Yang daftar dengan BEM, dia belum tentu dia IR competent. Nah, IR competent lah. Saya ulang sekali lagi. Jadi kita tengok dekat sini 11 kilovolt. Dia bagi tahu dah prosedur dia sama. Semua benda sama. Sama. Oh tu dia votan dia naik dekat sini sampai 5 kV. 500 kV kita punya votan Malaysia sekarang. Ni prosedur dia semua sama. Tuan-tuan buka baca. Saya share yang umum, detail dia tuan-tuan baca. Tu saya punya style. Tuan-tuan baca sampai tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan baca lagi dan baca lagi. Lepas tu apa syllabus yang orang yang nak ambil IR competent ni kena cover? Apa syllabus yang IR competent? Saya ulang kali, IR competent ni kena cover. Tuan-tuan tengok ni syllabus dia. Macam soalan bocor. Tapi tengok soalan bocor ni macam mana. Kertas 1. Jawapan bertulis kepada soalan yang disediakan. Soalan yang disediakan ada lebih kurang dalam 5 ya, sikit ya. Tapi tengok soalan pertama. Macam apa ke soalan? Soalan yang pertama A. Atau bekalan elektrik. Dia tanya atau dah suruh bertulis tuan-tuan. Yang kedua peraturan elektrik. Hang kena hafal juga peraturan elektrik. Lepas tu MSIEC tu yang saya duk sebut tu, benda tu masuk lah. Lepas tu MS19 sebagainya. Lepas tu MS1936 2016 untuk apa ni? Building installation pada kat situ. Kejuruteraan elektrik awam hang kena hafal. Peraturan keselamatan hang kena hafal. Jadi safety tu hang kena tahu juga. Pertolongan secemas hang kena tahu. Kejuruteraan elektrik moden dan aplikasinya pun hang kena tahu. Jangan tuan-tuan jangan buat main dengan IR kompeten. Kalau IR saja tak cukup padu. IR kompeten memang padu lah. Yang kedua, atas bertulis juga. Kelengkapan elektrik, pengetahuan asas, ciri-ciri keselamatan, teknikal, pengoperasian dan penyelenggaraan. A. Perkakas Swiss interrupted. Lepas tu fuse pada pengasing, mesin pemutar dan pemula kuasa volt. Banyak tuan-tuan. Benda tu semua dia cover habis. Nampak ni, dia cover kelengkapan elektrik ni daripada kepala sampai ke ekor. Sampai last kali aksesori. Sampai last kali aksesori. Aksesori connector, last kali aksesori. Dia tanya daripada kepala tu, daripada turbine tu, daripada hydro tu sampai ke connector dia tanya. Jadi kalau IR kompeten tuan-tuan jangan buat main ya. Tuan-tuan kena sanjung depa lebih daripada orang lain. IR saja tak apa lagi. IR kompeten jangan buat main. Pemasangan elektrik, pengetahuan asas, liter kapasiti, liter pintas dan sampai ke lampu laman. Tu dia. Daripada nu sampai ke lampu laman. Tuan-tuan baca, saya tak mau baca banyak ni. Ni pun dah 13 minit lah. Boleh buat YouTube ni. Memang saya post video ni dekat YouTube lah. Lepas tu sistem elektrik, pengetahuan asas tentang alur kerosakan susutan voltan tu dia pelbagai. Dia tanya aspek semua ni, on load, change, pengubah sistem penat tuan-tuan. Last sekali baru dia masuk bahagian temuduga. Bila hang dah lulus lah exam tulis, baru dia masuk bahagian temuduga. Yang mana temuduga tu dia akan tanya dekat kita pengalaman dan latihan yang telah dijalankan oleh calon dan jawapan bertulis kepada soalan yang diberi. Lepas tu dia akan tanya penguatan tentang akta. Jadi temuduga tu dia tanya akta lah tuan-tuan lah. Kalau dulu kita boleh buka buku, saya rasa untuk IR ni rasanya tak boleh buka buku. Kalau saya tak silap tak boleh buka buku. Saya tak pasti, tapi saya rasa macam tak boleh buka buku lah. Pasal itu bapa saudara kata dulu dia exam tak boleh buka buku, kena hafal. Dia kata lah. Tapi sekarang ni kita tak tahu pasal kita tak ada kawan dengan IR yang terkini, kita tak ada. Yang kita kawan dengan IR yang lama dulu, yang terkini kita tak tahu. Fee untuk peperiksaan. Yang ni yang kita nak kena dengar ni. Ni fee lah, nak ambil periksa lah. Ni saya zoom bagi dekat sikit. Nak ambil periksa RM200 tanya lah. Siapa-siapa pun boleh ambil, tetapi kepala otak tu boleh cover lah untuk jawab semua tajuk tu. Cukup. Tu saja saya kongsi. Macam sekali lagi saya kata, saya kongsi benda yang asas. Jadi kalau tuan-tuan nak detail, saya boleh buat detail, video tu jadi panjang lah. Tu lah. No? Sekali lagi saya ulang. Tuan-tuan kalau dapat IR daripada universiti yang berdaftar dengan BEM,
Board Engineering Malaysia, belum tentu tuan-tuan IR kompeten. Sebab untuk bahagian elektrikal ni memang tuan-tuan kena daftar dengan Suruhanjaya Tenaga, tuan-tuan kena pay exam sekali lagi. Nah, sekali lagi dah tu saya ulang tu. Nah, IR komputer memang padu. Baik, Assalamualaikum. Tak tahu.